رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف الفقير إلى عفو ربه وغفر الله له ولمن أدبه وعلمه ولجميع إخوانه والمسلمين آمين. ثم muka surat 11. Thumma jaddid imanaka, kemudian hendaklah engkau memperbaharui imanmu. Bagaimana? Bikathrati zikri, dengan banyak berzikir. La ilaha illallah. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Sebab apa? Kena memperbanyakkan sebutan la ilaha illallah, kerana ada anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, sebagaimana yang sudah-sudah, yaitu anjuran supaya istighfar, anjuran supaya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anjuran-anjuran ini adalah merupakan sebagai suatu rahmat dari Allah kepada mereka yang mengamalkannya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ingin mendekati Allah, yang nak menjadi orang yang dihampirkan oleh Allah kepada rahmatnya yang khas, kepada inayahnya yang khas, kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin melimpahkan kepadanya ilmu tentang kebesaran dan keagungan Allah dengan jalan yang yakin, yang tertanam di dadanya dan tidak berpisah sehingga wafat. Jadi orang macam ni, Nabi ajar kepada dia supaya buat amalan-amalan ini. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam bab mendekati Allah, dalam bab bertaqarrub dan bertakwa kepada Allah, Nabi ini Sayyidul Atqiya, penghulu kepada semua orang yang bertakwa. Terus saya kata Tok Ali semua duduk bawah Nabi. Semua Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, semua duduk bawah telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab nak jadi orang yang bertakwa ni, dalam bab nak jadi wali, dalam bab nak jadi kekasih Allah ni, Nabilah yang paling mengetahui dan paling
memiliki seluas-luas ilmu berkaitan dengannya. Sebab tu bila Nabi SAW mengkhabarkan kepada umat tentang amalan-amalan yang kalau diamalkan orang itu dibersihkan Allah dari dosa. Dosa yang berkarat tu, tebal karatnya, yang nak dikopek begitu susah. Nabi ajar dengan jalan singkat, buat benda ni, baca, maka menyebabkan dosa itu akan terkopek dan akan dihakiskan daripada hati manusia sehingga hatinya kembali menjadi bersinar. Ni kasih Nabi pada umat. Kita tak ada bayar pun Nabi duit, kita tak ada bagi pun Nabi pangkat, tapi Nabi kata buat. Ini yang disebut sebagai Raufur Rahim. Sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan sebut dalam Quran sebagai seorang Nabi yang sangat belas kepada umat baginda, sangat penyayang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi petua-petua, kita jangan abai. Kalau kita abai, kita yang menyesal. Kalau kita cuba cari jalan lain daripada yang Nabi bagi petua, kita tidak akan sampai kepada tujuan dan matlamat kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, zikir yang disebut di dalam kitab ni, risalah ini, hanya 4 sahaja, tak banyak. Tapi bagi mereka yang istiqamah, yang betul-betul beramal, maka sebagaimana yang 4 ni dihuraikan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka tentang fadilat zikir ni, maka orang yang beramal dengan istiqamah itu sudah tentulah apa yang Nabi janjikan akan menjadi kenyataan. Jadi yang pertama sekali, mereka yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, dia mestilah selepas daripada dia menuntut ilmu yang membersihkan akidahnya, kemudiannya dia menunaikan kewajipan-kewajipan mula daripada solat dengan cara yang menepati dengan hukum, menepati dengan sunnah, kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang nafilah, sehingga amalan-amalan yang dia amalkan itu secara istiqamah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka untuk dia nak boleh mengaji ni, dia nak boleh semayang ni, dia nak boleh buat amalan yang sunat ni secara istiqamah. Kena ingat, ni benda berat. Istiqamah ni berat istiqamah ni. Kita nak bertahan dengan kita baca selawat 100 hari sehari pun belum tentu kita dapat bertahan dalam tempoh sebulan. Belum tentu. Ini yang kata beratnya istiqamah. Sehingga para ulama minal awliya was siddiqin, ini orang-orang yang dah sampai kepada suatu tahap perjuangan iman sehingga mereka itu menjadi hamba Allah yang hatinya bersih dan hatinya itu dipenuhi dengan ilmu yang mengungkap keagungan Allah. Orang macam ni cakap apa? Bila orang cakap tentang apa dia ni, karamah, ulama ini sepakat mengatakan bahawa al-istiqamah itu akbarul karamah. Istiqamah itu adalah sebesar-besar keramat.
Maknanya kalau orang tu diberi oleh Allah nikmat boleh beristiqamah, makna orang tu memang minal awliya. Kalau tidak mustahil. Kerana nikmat istiqamah ini ulama kata bukan nikmat biasa. Ulama kata keramat. Maksud keramat apa? Ikram, pemuliaan dari Allah yang Allah beri kepada kekasihnya. Sebab tu ada seorang tok guru ni nak mengajar anak murid dia. Hari tu dulu Ustaz dah pernah cerita. Dia mengajar, satu hari anak murid dia tengok makin berkurangan. Tengok gimana budak-budak. Makin kurang. Jadi dia selidik, rupa-rupanya ada tok guru lain masuk kampung. Jadi anak murid ni pergi tinggalkan tok guru dia. Dia pergi tinggalkan tok guru dia, pergi mengaji dengan ustaz yang baru masuk kampung ni. Tertarik, biasalah orang dengan orang baru ni dia tertarik. Sifat manusia macam tu. Jadi kalau tak ada ilmu, akhirnya kalau yang baru tu bagus tak apa. Kalau yang baru tu tak bagus, tertipu. Ditinggal yang lama. Jadi tok guru ni tengok mana pergi anak murid ni. Akhir bila dia tahu, dia pun beritahu pada anak-anak murid dia yang ada, kamu ni kagum dengan ustaz yang baru masuk kampung ni kerana ustaz ni katanya ada keramat. Ada keramat. Kamu kagum. Memang orang yang kalau mengajar ikhlas, lambat laun Tuhan akan tunjukkan tanda-tanda dia. Paling kurang Tuhan tunjuk, orang masuk dalam majlis dia nak tanya soalan, belum sampai masjid dah terjawab soalan. Kadang-kadang siap kat rumah nak pakai baju ni, tanya tok guru ni soalan ni, belum lintah pintu nak turun lagi, lintah kat dia. Oh, Masya Allah, dah dapat jawapan dia. Dan setengahnya dia duduk dalam majlis, dia tak sempat sesi soal jawab, tok guru tu mengajar, nampak dia terus beritahu begini. Allah dia panggil antaqallahu lisanahu, Allah perjalankan lidahnya untuk membimbing hamba-hamba Allah dengan jalan yang dia pun tak sengaja gitu. Bukan dia tahu pun kawan tu ada masalah dengan bini, bergaduh pompang dengan bini dia kat rumah, ya. Tiba-tiba masuk dalam kuliah, jangan bergaduh laki bini. Kau alamak. Tu dia. Padahal ustaz tu mengajar tak pernah sebut pun orang bergaduh laki bini. Tiba-tiba hari tu sebut. Jadi cerita muallim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia pergi majlis kahwin di kampung. Dia jumpa orang tu bersalam ke apa. Dia beritahu jangan bergaduh laki bini. Kena hidup secara rukun. Kawan tu terkejut sebab kawan tu memang baru perang besar dengan bini. Ni dia panggil keramat yang sangat asas. Antaqallahu lisanahu, dengan Allah Ta'ala jadikan dia itu diberikan taufik dalam memimpin manusia kepada Allah. Banyak tu guru macam tu, guru kami Al-Allamah Syekh Nuruddin Al-Banjari macam tu. Orang nak tanya soalan kat dia, daripada Malaysia pergi ke Indonesia sampai ke Bogor, soalan ni tak ada beritahu siapa-siapa pun, nak tanya tok guru. Sampai ke Bogor, masuk dalam aula surau. Aula dia panggil aula. Masuk surau, tok guru tengah mengajar. Masuk aja, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala wa ra'ah terus cerita. Jawapan dia macam ni, teng satu-satu. Kawan tu jadi macam fana begitu, terkejut. Tu dia. Tu dia tu. Itu dia panggil keramat yang asas, dia panggil. Begitu juga dengan habaib ni, tak usah sebutlah, memang banyaklah berlaku habaib ni, ya. Habaib ni bukan macam kita. Habaib ni dibesarkan dalam keluarga dengan zikrullah, daripada kecil sampai ke tua, daripada pagi sampai ke malam.
Habaib macam tu. Bagi yang pernah duduk dengan habaib dan bergaul dan berguru dengan habaib, tahu sangatlah. Tak larat kita nak ikut. Tak larat kita nak kejar istiqamah dia tu. Jadi bila kita ni berasa kita hebat, bila duduk dengan habaib, kita ni dah tak nampak dah yang kita rasa hebat tu, kita sekadar-sekadar aje. Tu dia. Ni habaib. Jadi ada seorang ni nak tanya, pergi ke Mekah, ke Madinah, nak bertanya kepada Al-Habib Zain bin Smait, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Habib Zain ni dikenali sebagai faqih Madinah, tok guru fiqh Madinah. Habib Zain ni dia adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal ilmu dia. Jadi nak pergi jumpa dia, nak tanya soalan tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung tu apa dia, Habib? Nak tanya. Daripada Malaysia tu niat macam tu. Nak jumpa Habib ni bukan senang. Tengah-tengah ribuan orang tu. Bukannya kita boleh nak pergi jumpa Habib gitu-gitu saja. Dia ada jadual dia dan sebagainya. Tapi niat yang bersih dan ikhlas, maka lambat laun Allah akan sampaikan. Sebab tu niat kena jaga. Niat kita ni kena jaga. Kata ulama bila mensyarahkan hadis innamal a'malu binniyat, kata ulama apa? Al-ata ala qadrin niyah. Pemberian Allah menurut kadar niat seseorang. Jadi walaupun ribuan orang dia sampai ke Madinah, takdir Allahnya Habib ni dia bertembung dengan Habib. Ketika Habib keluar daripada pintu atau turun dari tangga, bertembung dengan Habib. Bila bertemu dengan Habib terus jawab, Ismullahil A'zam hada. Terkejut dia. Itu dia. Terkejut. Dahlah bertemu, tak sempat nak tanya. Habib beritahu terus, nama Allah yang agung yang ni. Masya Allah. Ini. Itu dipanggil keramat. Keramat yang paling asas. Jadi Tok Guru ni, dia tengok anak murid dia ni, dia tengok pas seorang-seorang lagi ni, dia pun beritahu, kamu tengok keramat yang ada pada aku ni, kamu tengok aku berbelah-belah tahun aku mengajar secara istiqamah aku mengajar. Macam Habib Zain bin Smait 12 tahun daripada lepas subuh sampai kepada petang, tiap-tiap hari 12 tahun dia tak pernah tinggal melainkan uzur. Daripada madrasah 12 tahun tu dia melahirkan ulama yang sangat ramai di Indonesia. Kamu tak nampak ke aku istiqamah mengajar ni? Itu keramat lah. Ke kamu nak keramat macam mana? Tanyakan anak murid dia, ke kamu nak keramat macam mana? Kamu nak keramat macam ni ke? Ditunjuk kat papan, kapur, tulis kapur tu. Kapur tu tulis sendiri atas papan. Kapur tu bergerak. Krek. Kamu nak keramat macam ni ke? Anak murid tengok, terkejut anak murid. Nak macam ni ke? Baru dia tahu. Tok Guru ni dia tak nak cerita kat orang keramat dia, sebab cerita keramat ni tak ada adab dengan Allah. Benda keramat ni dia panggil surat cinta daripada Allah, benda rahsia. Nak beritahu, aku kasihkan kau. Kau buatlah, aku jaga, jangan risau. Kau buat, aku jaga, jangan risau. Maka dia bagi isyarat keramat-keramat ni. Sebab tu para awliya dia tutup, dia tak cerita ke orang. Begitulah ahwal sahabat ridwanullah anhum ajmain, tak cerita ke orang. Apabila ada keistimewaan yang dia dapat dalam hubungannya dengan Rasulullah SAW dan dalam dakwahnya membantu Rasulullah SAW. Jadi dia tak bagi cerita ke orang. Tapi ada ketika kalau tak cerita jadi bahaya, terpaksa cerita. Tapi bila lepas cerita tu istighfar. Para awliya ni tak suka cerita, istighfar. Kisah Imam Ramli ni seorang ulama besar.
ulama dalam mazhab Syafi'i. Sezaman dengan dia ada seorang lagi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Ni pun ulama sama level. Sehingga kalau pendapat Imam Ramli, dia akan berlawan dengan pendapat Imam Ibn Hajar. Sebab ilmu dia dah sama level. Bila dah sama level, masing-masing boleh ijtihad. Bila masing-masing boleh ijtihad, masing-masing ilmu luas. Makanya hasil dia berbeza-beza lah. Dah ni pakar bercucuk tanam, ni pun pakar bercucuk tanam. Hak ni cucuk tanam keluar macam ni, hak ni cucuk tanam keluar macam ni. Dua-dua boleh bagi manfaat sebab pakar dua-dua. Jadi fatwa Imam Ibn Hajar selalu berlawan dengan fatwa Imam Ramli. Begitulah fatwa Imam Ramli berlawan dengan fatwa Imam Ibn Hajar. Jadi ulama-ulama ni dalam dunia Islam yang berpegang dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bagi dua. Satu, kalau berlawan ni kita ambil Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Itu ulama-ulama macam Hadramaut, ulama macam di Nusantara. Macam kita ni pakai pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haythami, macam di Mesir gitu. Tapi separuh lagi ulama kalau bertembur dia ambil pendapat Imam Ramli. Tunggu suara. Jadi ceritanya isteri pada Imam Ibn Hajar, orang dulu-dulu dia ada dipanggil tempat mandi awam. Dia ada tempat mandi awam, tempat sauna dan macam-macam. Islam ni dah maju ke hadapan dah. Dia buat tempat mandi awam yang begitu selesa. Jadi masa mandi tu isteri Imam Ramli ni diperhatikan oleh isteri Imam Ibn Hajar. Kerana isteri Imam Ramli ni ada dayang yang menguruskan dia. Sebab Imam Ramli ni kaya. Dia kaya. Jadi dayang ni tolong curah air, dayang ni tolong ambil sabun, dayang ni siapkan semua. Dia kira sabun badan dia, curah air pun orang curah. Isteri Imam Ramli, Imam Ibn Hajar ni dia susah. Sebab Imam Ibn Hajar ni sangat zuhud. Imam Ibn Hajar ni sangat zuhud. Dia seorang imam yang mendapat ilmu dengan jalan yang luar biasa. Dia mengaji bertahun-tahun tak pandai. Akhirnya dia berasa fed up. Dia bawa diri mengaji bertahun-tahun dengan tok guru. Dia tak meningkat. Hari itu Tuhan nak bagi pada dia. Yang bagi ilmu aku, bukan tok guru tu. Jadi bila dia pergi merayau bawa diri, jadi menurut satu riwayat, dia nampak air menitik. Air itu menitik lambat setitik, lama setitik. Tapi dia tengok kesannya melekuk kepada batu yang berada di bawah, jadi lekuk. Ada lagi satu pendapat, iaitu dia tengok semut pikul bebanan. Nak naik atau pokok, naik jatuh, naik jatuh. Akhir sekali dia boleh pikul hak besar daripada badan itu naik ke atas. Di situ Allah Ta'ala memberi ilmu kepada dia bahawa kalau dia berusaha sikit aja lagi, sabar mengaji, dia akan menjadi orang yang alim, yang rabbani. Bila dia tengok tu, dia patah balik semula ke sekolah dia, madrasah, mengaji balik dengan bersungguh-sungguh sehingga jadi tok guru yang sama level dengan kawan yang lulus tiap-tiap tahun. Itu dia. Ni Imam Ibn Hajar. Jadi perangai orang perempuan ni dia gitulah, dia cemburu. Orang perempuan biasa macam tu, tak boleh tengok orang beli kursi set ke apa sebagainya, tak boleh tengok orang ada gelang baru, tak boleh tengok orang ada cincin emas. Jadi bila dia hari ni dengan telekung Siti Khadijah macam-macam, pening kepala suami. Itu tak masuk lagi cerita beg pula. Jadi dia balik mengadu dengan suaminya. Abang, tadi kalau kita ni cek ke mandi, tengok isteri Ramli, layan macam tu. Cek tak ada. Sudah nak jawab macam mana ni? Nak jawab macam mana ni pada seorang isteri ni ketika perasaan dia saru macam ni?
Perempuan, perasaan kena jawab dengan perasaan. Jangan entah pergi lecture macam profesor universiti kat dia. Entah pergi lecture macam profesor universiti, qala Allah wa qala Rasul wa min haitsu dilalah. Mengamuklah dia. Nah. Jadi dia perasaan kena main dengan perasaan. Itu dia. Jadi macam mana? Apa perasaan dia? Dia kagum dengan isteri Imam Ramli. Kagum ni nak kena balas dengan kagum yang baru. Nak kena ejah balik. Jadi dia pun mari, suami dia panggil masuk dalam bilik air. Dia pun ikut suami dia masuk bilik air. Dia pun ambil gayung, dia cedok air dia tunjuk kat isteri dia. Kamu nak yang ni kah? Dia tengok air itu bertukar menjadi emas, bersinar-sinar. Terkejut isteri dia sebab suami dia menyembunyikan sepanjang perkahwinan. Ni kamu nak ni kah? Bila isteri dia tengok, barulah dia tahu selama ni orang sebut suami dia Tok Wali ni betul sungguh. La ilaha illallah tu dia. Kamu nak ni kah? Nak ambil emas ni? Maka dia kata tak mau lah, kata nak abang lah, cukup lah. Pandai pula. Ini macam tu. Jadi ulama ni dia tutup karamat dia. Dia tak akan cerita walaupun dengan isteri dia, melainkan apabila keadaan-keadaan tertentu. Jadi apabila Tok Guru ni kata nak macam ni ke kapur macam ni, berjalan macam ni, maka anak murid barulah mereka sedar. Bukan guru dia tak ada keramat, cuma guru dia sembunyikan itu. Kerana sifat seorang kekasih Allah, dia merahsiakan surat cinta daripada Allah. Bukan pergi cerita tayang kat orang. Baik. Jadi istiqamah ni berat. Satu benda. Jadi kita nak macam mana nak istiqamah? Nak istiqamah mengaji, nak istiqamah semayang berjamaah, nak istiqamah kita buat amalan yang sunat, bangun malam, semayang sunat duha, nak baca Quran dan sebagainya. Nak istiqamah untuk kita buat amalan-amalan sedekah dan sebagainya secara istiqamah. Di sinilah datang ulama pesan kena berzikir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila sahabat tanya pada Nabi, maksud hadis dia, ya Rasulullah, sekarang ni hukum hakam dah banyak turun, kami nak buat macam mana pula? Apa pula kami kena buat? Nabi kata basahkan lidahmu dengan zikrullah. Makna hukum hakam ni walaupun dah banyak, nak istiqamah mesti hati kita itu sentiasa dalam keadaan muttasil billah, berhubungan dengan Allah. Macam tu. Sebab tu zikir satu benda yang tak akan ditinggalkan oleh orang yang benar-benar sedik dalam perjalanannya kepada Allah. Dia tak akan tinggal. Sebab tu kita janganlah berasa pelik kalau ulama-ulama ni tasbih tu ada kat tangan, kadang siap ikat kat tangan, siap takut tak perasan tasbih hilang, takut terlepas. Tu dia ada kat tangan, sentiasa ada tasbih kat tangan. Sebab apa? Tasbih tu jadi alat membantu dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi daripada empat ni, yang ketiganya ialah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperbanyakkan sebutan la ilaha illallah, kerana sebutan la ilaha illallah ini memperbaharui iman kita, mengembalikan kesegaran dan kekuatan iman kita. Itu dia. Ya? Macam kita masuk dalam majlis ilmu, kita dengar kuliah dan pengajian, maka kita merasakan dalam hati kita ketika itu keimanan kita memuncak, meningkat. Itu dia. Sehingga bila orang sebut Allah, wah, kita berasa Allah. Tak sama bila orang sebut Allah masa kita duduk dengan isteri kita depan televisyen. Allah, apa dia? Sebut apa tadi? Tu dia. Tak perasan. Tu dia. Tapi bila dalam majlis ilmu, Allah, tu dia. Kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis kita. Beza kita duduk di rumah di pejabat.
Jadi sekarang macam mana bila kita tinggalkan majlis ilmu? Takkan kita nak duduk majlis ilmu sepanjang masa? Kita ada kewajipan. Bila kita tinggal majlis ilmu, macam mana kita nak kekalkan dan nak pulihkan iman kita yang mula merosot dan kesannya mula berkurangan? Macam mana? Nabi ajar basahkan lidah dengan la ilaha illallah. Nabi ajar. Itu dia. Jadi orang yang sentiasa membasahkan lidahnya dengan la ilaha illallah, maka imannya sentiasa segar, sentiasa kuat, dan dalam keadaan yang kita panggil bertahan untuk menjauhkan dia daripada pengaruh hawa nafsu yang jahat. Jadi Ustaz nak sebut kat sini 12 keutamaan la ilaha illallah yang dihimpunkan oleh Profesor Al-Allamah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini ulama besar zaman kita, rahimahullah rahmatan wasi'ah, sudah wafat. Dalam kitabnya Abwabul Faraji, pintu-pintu pelepasan daripada semua masalah. Jadi dia sebut di dalam kitab dia ni 12. Baik, Ustaz sebut satu persatu ya, secara tajuk dia saja. Ustaz tak baca dalil banyak dalam ni. Tajuk dia saja supaya kita sempat ambil pada malam ini insya-Allah. Yang pertama kata dia najatun minan nar. Orang yang selalu sebut la ilaha illallah, dia akan terlepas daripada neraka. Berdasarkan hadis lah Ustaz sebut, Nabi SAW dengar seorang sahabat sedang berazan. Bila sampai pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, bila Nabi sampai lafaz tu, Nabi kata apa? Kharaja minan nar. Nabi kata dia sudah keluar daripada api neraka. Ini dia fadilah la ilaha illallah. Dan kita semua nak selamat daripada api neraka. Jangan tinggal la ilaha illallah. Jangan tinggal. Ya. Sentiasa kita membasahkan lidah dengan la ilaha illallah, atau kita tetap sehari 100 kita mesti baca. Kemudian yang kedua, tujibul maghfirah. La ilaha illallah ni mewajibkan seseorang itu mendapat keampunan Allah. Allah tu dia. Inilah yang kita nak cari ni dalam hidup ni, ya. Bila penutup kita masuk ke alam barzakh, maghfuran lah, diampunkan Allah. Itu yang kedua. Ini yang disebut apa? Nabi kata, ya, bagaimana sahabat ni suatu ketika Nabi beritahu, Nabi kata angkat angkat tangan dan baca berdoa. Angkat tangan, kata Nabi, dan baca la ilaha illallah. Sahabat ikut. Bila sahabat ikut, akhir hadis Nabi kata Allah tidak menyalahi janji. Maka Nabi sebut akhir hadis, abshiru, bergembiralah, fa innallaha qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah dah ampunkan dosa kamu. Ini dia la ilaha illallah. Ini yang kedua. Jadi kita kena banyak tambah umur macam kita ni, ya? Umur saya dah umur 55, ya? Kita tak tahu umur masing-masing, ya? Datuk saya umur 105 tahun, ya? Kadang-kadang nampak orang umur 70, barangkali ada 30 tahun lagi umur dia. Cuma kita jangan sia-siakan baki umur kita. Jangan sia-siakan. Baik. Yang ketiga, la ilaha illallah ni suatu lafaz, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanul hasanat, kebajikan yang paling baik sekali. Itu dia. Suatu kebajikan yang paling baik sekali. Ahsanul hasanat. Tak ada kebajikan yang lebih daripada itu dan mengatasinya. Dia. Jadi
Ya. Ini apabila dalam suatu hadis sahabat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu minta Nabi berikan kepada dia suatu wasiat yang dia nak pegang dan amalkan. Maka Nabi kata, apabila engkau amalkan suatu kejahatan, Nabi kata, buatlah kebaikan pula. Nabi kata, sebab kebaikan itu dikali ganda 10 kali. Nabi pesan pada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Kemudian Sayyidina Abu Dzar ni tanya pada Nabi. Sebab Nabi kata tadi, buat kebajikan, cover balik dengan kebajikan. Sayyidina Abu Dzar tanya, satu kebajikan ni dia nak tahu. Boleh baca, boleh tak bacaan ini memenuhi akan apa yang dimaksudkan oleh Nabi, kebajikan yang cover akan dosa dan kesalahan. Maka dia tanya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah minal hasanat. La ilaha illallah ni adakah ia daripada kebajikan-kebajikan? Qala, Nabi jawab, hiya afdalul hasanat. Bahkan mana Nabi kata, ia adalah seafdal kebajikan dan kebaikan. Makna betul apa? Bila kita buat dosa lain daripada istighfar, cover dengan la ilaha illallah. Kita baca dengan penuh ikhlas. Itu dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu tamhuz dzunuba wal khataya. La ilaha illallah ini apa dia? Ia menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Tadi mendatangkan keampunan Allah, yang ni menghapuskan dosa dan kesalahan. Itu dia. Sebab tu kata Nabi SAW, la ilaha illallah la yasbuquha amalun. Tidak mendahuluinya oleh suatu amal. Tak ada yang lebih hebat daripada la ilaha illallah. Wala tatruku dhanban aw kama qala, dan ia tidak meninggalkan sebarang dosa. Makna bila kita dah buat silap ke apa-apa, dalam pergaulan kita dengan manusia, bila kita sudah kita panggil sila adab ke dengan sesiapa, kita tutup dengan la ilaha illallah. Selain minta maaf, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang keenam, tujaddidu ma darasa minal imani fil qalb. Ia memperbaharui barang yang telah lusuh daripada iman di dalam hati. Itu kita dah bincang tadi. Kemudiannya yang ketujuh, tarajjaha bis samawati wal ard. Tarajjaha bis samawati wal ard. Maknanya la ilaha illallah ini ganjarannya lebih berat daripada langit dan bumi. Pahala ganjaran dia tu mengatasi berat langit dan bumi. Tu dia. Jadi kalau letak, katakan ada neraca, letak langit dan bumi sebelah, letak la ilaha illallah sebelah, Nabi kata akan malak, akan sengit balik la ilaha illallah, yang balik bumi dengan langit semua ni akan kata. Tu dia. Nak beritahu nilai la ilaha illallah. Kita ni masa hidup aja boleh buat ni. Kita dah mati tak boleh buat ni. Itu sebab kita kena sentiasa cermat dengan masa kita. Ikat dengan amalan-amalan dan zikrullah. Baik, kemudiannya, kalau tidak nanti dia habis masa kita tak perasan. Duduk depan televisyen 2 jam, sayang 2 jam habis begitu. Tapi kalau tengok 2 jam, lepas tu cover 2 jam pula berzikir, padanlah juga.
Tu dia kan. Jadi kita kena ikat masa dengan zikrullah tu. Kemudian yang ke berapa dah? Yang ke-8. Yang ke-8, oh masya-Allah, takhruqul hujuba. Tu dia. Atau tukhriqul hujuba. Ia memecahkan benteng-benteng dan hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Wahyallati tukhriqul hujuba hatta tasila ila Allah azza wa jalla, ialah yang tukhriqu, yang memecahkan hijab-hijab sehingga orang itu sampai mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makna dengan menyebut la ilaha illallah ini dengan bersungguh-sungguh, maka akan menjadi asbab terbuka abwabul ma'rifah, pintu-pintu ma'rifah kepada seseorang. Pintu ma'rifah ni satu terbuka pun dia punya nikmatnya luar biasa sekali, ya. Seronoknya bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Itu dia. Apatah lagi al-hujuba, halangan-halangan yang begitu banyak, disingkap ma'rifah kepada golongan yang beriman itu dengan la ilaha illallah. Jadi kita kena banyak menyebut la ilaha illallah kerana fadilatnya yang begitu besar sekali, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun, tak baca, tak sebut seorang hamba la ilaha illallah mukhlisan, secara ikhlas, illa futihat lahu abwabus sama, melainkan dibuka untuknya pintu-pintu langit, hatta tufdi ilal arsy, sampai kepada arsy. Majtunibatil kabair, syarat selama mana dia meninggalkan dosa besar. Itu dia. Masya Allah. Baik, jadi kalau dah macam tu sampai buka sampai ke aras, ya, makna orang yang selalu sebut la ilaha illallah ni, dia tunggu masa je untuk menjadi al-arifina billah, daripada kalangan orang yang disingkap kebesaran dan keagungan Allah sebagaimana Tuhan singkap pada kekasih. Bila dapat yang tu selesai, Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah bahas dalam kitab Ihya Ulumuddin, tak ada nikmat yang paling dahsyat di dunia ni seumpama ma'rifatullah. Tak ada nikmat yang mengatasi nikmat ma'rifatullah itu. Itu dia. Allah, saya duk buat ginilah sebab ma'rifatullah ni perkara rahsia. Manusia ni suka tengok benda rahsia. Jadi bila orang singkap tu seronok, bukan kepalang. Apatah lagi rahsia tentang kebesaran Allah. Saya dah buat dengan pelajar-pelajar di pondok. Contoh kita kata, orang bercinta dengan seorang anak gadis. Anak gadis ni pula anak datuk. Ini susah nak tengok lah anak datuk ni, bukan boleh jumpa begitu-begitu. Jadi dia tunggu depan pintu pagar rumah mahligai datuk ni. Dia dah WhatsApp, dah telefon dah. Kata kalau awak sudi dengan saya, nanti kalau keluar tu, ya, bukalah tingkap kereta tu. Saya nak kenal, nak tengok tuan. Jadi sampai waktu pintu pagar pun terbuka. Pagar jenis pagar, bangkali jenis pagar elektrik, bangkali terbuka sendiri. Lepas tu keluar kereta besar, kereta Mercedes. Anak dara tu duduk kat belakang. Yang anak muda ni duduk dekat atas longkang, bucu longkang. Tunggu. Kereta ni lalu depan dia, anak dara ni turun kan. Cermin. Ni anak datuk ni terkenal dengan kecantikan dia. Turun tu, tuan-tuan bayangkan seronoknya anak muda ni. Kerana kita panggil, dia tak bertepuk sebelah tangan. Seronoknya ni. Turun. Allah. Sudahlah turun. Kawan ni pakai burdah pula.
pakai purdah tu bila turun elok tingkat tu, cabut purdah pula, buka tu, nampak tu, Allah, jatuh belengkung kepala dalam longkang. Tak berasa sakit, nikmat. Itu dia. Hari inilah kepala aku belaga batu terasa nikmat, kata dia. Itu dia. Tuan-tuan, bila disingkap tentang kebesaran Allah oleh Allah, nikmatnya lebih dahsyat daripada itu. Sebab tu kata Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah rahmatan wasi'ah, azab yang Tuhan bagi pada kekasih Allah yang tidak beradab, Tuhan hijabkan dia daripada ma'rifah selepas Tuhan bukakan untuknya. Menderita dia, meraban dia, macam orang berjalan dalam gelap, tergaba-gaba hidup dia. Semayang tak kena, Quran tak kena, zikir tak kena, semua tak kena, sehingga Allah Ta'ala buka balik, barulah dia rasa lega. Tu dia. Dan itulah ahwal sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang menyebabkan bila dia buat dosa, dia punya nak bertaubat tu begitu dahsyat sekali. Ada sahabat ikat dia punya badan tu dekat tiang masjid. Dia ikat badan dia. Dia tak akan bergerak di tiang rumah dia tak akan bergerak. Sehingga Nabi SAW datang dengan khabar keampunan dari Allah. Ini dia menderita. Sebab Tuhan dah ketepikan dia. Begitu. Ada sahabat, dia keluar rumah tu tak tutup rapat, nampak anak dara dalam rumah tu. Dia orang muda, menyesal dia. Dia pergi beruzlah di kawasan pergunungan, bermunajat, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah, minta ampun daripada Allah. Bayangkan macam mana yang buat maksiat sampai jadi macam tu. Ini kata azab bagi orang yang telah disingkap ma'rifah oleh Allah. Menderita dia. Orang panggil Melayu panggil sasau. Sasau. Sehingga akhirnya bila Nabi suruh sahabat cari, Sayyidina Umar cari, pergi mana budak ni? Tak nampak-nampak. Sayyidina Umar cari sampai kawasan pendalaman pergunungan. Sayyidina Umar tanya pada orang-orang yang gembala kambing ni, kau ada tak tahu tak budak sekian-sekian? Dia kata, aduh, kami dengar dia meraung, malam-malam meraung, minta doa dan sebagainya. Dekat tempat-tempat sekian. Sayyidina Umar pergi jumpa dia. Kemudiannya Rasulullah SAW datang kepada dia, jemput dia balik. Dia menangis di atas ribaan Rasulullah SAW. Dia wafat kerana terlalu gembira kerana Allah sambut dia balik. Ini kata Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, azab bagi orang yang tak sedar diri. Tuhan dah bagi kepada dia makrifah, tiba-tiba dia tidak hargai, dia su'ul adab, dia buruk adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sikit lagi kemudiannya, yang kesembilan, afdalu ma qalahu an-nabiyyun, itulah dia yang merupakan perkataan yang paling afdal yang pernah dibaca dan disebut oleh nabi-nabi. Fadilah yang ke-10, dah kalau benda tu nabi-nabi ni manusia yang termulia alaihi wassalatu wassalam ala nabiyina afdalus salatu wassalam, tiba-tiba yang paling afdal yang keluar pada mulutnya ialah la ilaha illallah. Beruntunglah kita yang belum kaku lidah ni boleh sebut la ilaha illallah. Beruntung kita. Kemudian yang ke-10, tuan-tuan, boleh sebut benda yang Nabi sebut ni ada fadilat dia, tahu, jangan main-main. Jangan main-main. Tu tuan-tuan semayang kan, imam baca amin, makmum baca serentak dengan imam. Dan bila makmum baca serentak dengan imam, malaikat pun baca amin. Bila serentak tu, diampunkan dosa mereka dengan sebab bacaan amin. Dan ini antara rahsia selawat yang tak ada pada amalan yang lain pada setiap waktu, kerana Allah berselawat. Maka siapa yang berselawat, memang dia terdedah kepada kemuliaan yang maha dahsyat. Kerana Tuhan selawat, malaikat selawat, dia pun selawat. Jadi bila
benda yang orang yang mulia seperti Nabi-Nabi ni sebut, kita basahkan lidah kita dengan sebutan itu, Masya Allah tabarakallah, itu saja sudah menjadi fadilat yang sangat besar. Kemudian yang ke berapa? 10. Yang ke-10, afdalul a'mal, ia adalah amalan yang paling afdal, dan wa aktsaru tad'ifan, dan yang paling banyak gandaan dia yang Allah bagi, wa ta'dilu itqir riqab, dan ia satu kalimah la ilaha illallah itu menyamai kita memerdekakan seorang hamba, merdekakan seorang hamba, orang itu dimerdekakan dari api neraka. Itu baru sekali. Dan kalau baca 100 kali, baca 1000 kali, baca 100,000 kali dalam hidup dia, kira dia untung gitu ya. Dia untung besar. Kemudian watakunu hirzan minasyaitan, ia jadi pendinding baginya daripada syaitan. Ini yang ke-10. Pendinding macam mana? Syaitan ni dia tak boleh nak sentuh dan buat jahat pada orang yang membaca la ilaha illallah. Tak boleh. Dia jadi tersekat. Terhalang. Jadi ini adalah merupakan suatu pendinding yang sangat-sangat mudah kita baca dan kita amalkan sebelum kita nak baca yang lain-lain. Kemudian yang ke-11, amanun min wahsyatil qabri. Allah, orang itu damai daripada ketakutan di dalam kubur. Orang yang baca la ilaha illallah damai dari ketakutan di dalam kubur. Yang terakhir, yang ke-12, ni apa ni? Ni syiarul mu'minin idza qamu fi quburihim. Ni syiar orang mukmin ketika dia sapu-sapu muka dia daripada tanah dalam kubur, dia keluar pada kubur, nak kenal orang mukmin dan bukan mukmin, ni syiar dia. La ilaha illallah. Apa makna syiar? Suatu ibarat yang bila dia sebut membezakan dia daripada orang lain. Makna orang mukmin tu akan menyebut la ilaha illallah. Jadi oleh sebab itu untuk kita nak boleh sebut tu, kita kena sebutlah banyak kali dulu di atas muka dunia ni. Sebut banyak kali supaya kita mati dalam keadaan mukmin. Amin. Ya al-fadhil. Yang nombor 5 iaitu ia menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Yang ke-6, ia memperbaharui barang yang telah lusuh daripada keimanan di dalam hati. Itu dia. Jadi Nabi dalam hadis lain, Nabi kata iman ni macam baju. Baju dia akan jadi lusuh. Iman pun macam tu. Maka yang memperbaharui dia jadi cantik, jadi dia kembali kuat dan segar, ialah la ilaha illallah. Jadi sekadar itu dulu insyaAllah pada malam ni. Semoga Allah pilih kita menjadi ahli la ilaha illallah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.